Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa basyir wa la tunaffir wa atmim bil khair. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah. Jadi syukur kita pada Allah Ta'ala kerana dapat kita bertemu kembali pada pagi ini. Dan insyaAllah pagi ini kita akan melihat kepada sambungan Mirasul Hamli, pewarisan bayi dalam kandungan. Dan kita telah mengikuti teori macam mana kaedah-kaedah untuk kita buat pembahagian langkah-langkah yang perlu kita buat dalam menyelesaikan permasalahan Mirasul Hamli, pewarisan yang melibatkan bayi dalam kandungan. Ketika mana si mati meninggal, dia ada meninggalkan warisnya, dan di kalangan warisnya itu ada bayi yang masih lagi dalam kandungan. Jadi kita akan ikuti langkah-langkah untuk hari ini, penerangan itu satu persatu insya-Allah. Jadi contoh yang kita akan ambil di sini ialah contoh yang pertama, tuwuffiya an zaujatin hamilin wa ummin wa akhin syaqiqin. Ini contoh yang sama juga dalam kuliah, dalam kelas syariah B. Tapi Ustaz tanya, ramai tengok jadual tu tak berapa nak faham. Jadi insya-Allah lah kita terangkan bagaimana kaedah untuk kita selesaikan sehinggalah jadi sebagaimana yang kotak sebelum Ustaz copy sini. Jadi Ustaz copy paste sini kosong, padam semua. Dan kita nak lihat bagaimana kaedah kita nak buat langkah demi langkah sehinggalah sampai kepada maksud, sampai kepada jadual yang telah kita lihat sebelum daripada ni. Jadi dalam penyelesaian ni kita kena letak senarai waris. Baik, si mati meninggalkan waris. Senarai waris yang ada di sini ialah zaujah. Yang pertamanya zaujah. Yang kedua ummun, ibu. Yang ketiga akhun syaqiq. Dan zaujah ni yang hamil, sedang hamil, maksudnya ada lagi individu bayi dalam kandungan. Hamlu sama ada kita letak dengan makrifah ataupun dengan idhafah. Makrifah alif lam dengan idhafah kepada kandungan siapa? Hamlu az-zaujati, kandungan isteri. Sebab kalau kita letak hamlu saja sini, kalau kita tak nampak, kita tak lihat data kes ini, hamlu boleh jadi hamlul ummi, kandungan ibu. Maksudnya semasa si mati meninggal, dia sedang meninggalkan isteri, kemudian ibu yang sedang mengandung. Jadi bila kita letak hamluz zaujati, kandungan isteri, bermakna kita telah mengkhususkan kandungan itu adalah kandungan milik isteri. Jadi di sini ada 3 waris yang zahir yang ada wujud, dan satu lagi waris yang tersembunyi yang kita nak andaikan penyelesaiannya, kita nak andaikan 6. Dan di sini dalam ruangan, dalam baris selepas daripada waris, selepas daripada hamluz zaujah, kita letak di sini taqadir. Taqadir ni maksudnya andaian-andaian. Taqadiru al-hamli, andaian-andaian bayi dalam kandungan. Baik.
Dalam andaian yang kita sebut sebelum daripada ni ada 6 andaian. Kita buat buka kotak sini 6 andaian. Andaian pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 andaian. Andaian yang pertama, bayi dalam kandungan itu mati, mayyitun. Andaian yang kedua, kalau maksudnya ke sini macam mana penyelesaian kes ni kalaulah ditakdirkan bayi dalam kandungan itu mati. Berapa untuk zaujah, berapa untuk umum dan seterusnya. Yang kedua, andaian hidup dan seterusnya hiduplah. Andaian hidup yang pertama, hidup dan seorang lelaki, zakarun. Jadi yang hidup keluar tu ialah seorang bayi lelaki. Dalam golongan ni, zakarun ni maksudnya ibnung lah. Sini ibnung. Kemudian yang kedua, unsa. Andaian yang kedua ialah unsa perempuan. Bayi ini adalah bayi perempuan, seorang. Kemudian andaian yang hidup yang ketiga ataupun andaian yang keempat ialah kembar dua lelaki. Zakaroni. Zakaroni kembar dua lelaki. Kemudian seterusnya unsayani kembar dua perempuan. Unsayani. Andaian yang ke 6. 1, 2, 3, 4, 5. Andaian yang ke-6 kembar sepasang lelaki seorang, zakarun wa unsa. Baik. Ini semua seolah-olah macam kita buat satu andaian ini satu jadual. Tapi dalam kes ini, dalam kes Mirasul Hamli ini, kita akan gabungkan jadual-jadual ni. Kalau kita buat satu jadual, kena tulis setiap waris tu tulis. Tapi bila kita buat gabungkan di sini, sekali saja tulis waris, kemudian hal lain kita letakkan berapa qadar ataupun berapa saham masing-masing. Andaian yang pertama. Ini zaujah waris, kemudian atas ni adalah usulul masail. Usul al-masail. Al-masail. Asal-asal masalah. Kemudian kita letak asal masalah. Sebenarnya kalau kita melihat kepada langkah asalnya kita letak fardu. Tapi kalau kita letak fardu dalam masalah ni, dalam masalah Mirasul Hamli, bermakna kita kena buka kolom lebih banyak lagi. Contohnya dalam dalam ruangan pertama ni kalau kita letak fardu, ini ruangan fardu. Kemudian di sini pula ruangan saham. Kemudian ada pula ruangan tasheh. Kalau perlu kepada tasheh. Jadi banyak. Jadi dalam langkah penyelesaian kita akan skip. Kita akan lompat fardu. Maksudnya kita dah nyatakan di sini fardu. Walaupun kita nak nyatakan boleh tapi memerlukan ruangan yang banyak. Jadi langkah di sini kita tanpa melihat kepada fardu. Maksudnya kita fardu tu kena letak dalam kepala dah. Maknanya fardu ni kita kena ingat dah. Sebelum-sebelum daripada ni kita dah buat biasa dengan fardu. Baik dalam masalah ni kita tiadakan fardu. Maksudnya kita saham tu terus kepada asal masalah. Baik. Jadi langkah yang pertama dalam kaedah penyelesaian ialah dengan meletakkan setiap membuat asal masalah setiap daripada andaian-andaian. Kalau si mati berapa asal masalah? Cari semua asal masalah. Kita cari satu persatu asal masalah dan saham waris. Kalau perlu kepada tasheh, kita kena tasheh. Dalam masalah ni antara zaujah, bila si mati meninggalkan zaujah, mana bayi dan kandungan tu ada yang anggap mati, bermakna si mati hanya meninggalkan zaujah, umun dan juga akhun syakik. Dah kandungan tu kita andaikan mati. Bila andaikan mati tidak ada lah. Maksudnya
waris itu hanya ada 3 orang sahaja. Zaujah, umum, akhun syakik, sahaja, 3 orang sahaja. Jadi dalam masalah ni, zaujah akan dapat 1/4, ibu akan dapat 1/3. 4 dengan 3, masalah ni akan jadi 12. Jadi kita kena, macam mana boleh jadi 12? Dalam kepala kita kena adalah berapa bahagian zaujah, berapa bahagian ibu. Kemudian daripada pembawah zaujah 4, pembawah ibu 3, 4 dengan 3, 12. Baik, 1/4 daripada 12, 3. Kemudian 1/3 daripada 12, 4. Akhun syakik pula akan dapat asabah. Asabah 3 campur 4, 7. Jadi 12 tolak 7, baki akan dapat kepada akhun sebanyak 5. Ini masalah diandaikan, andaian bagi masalah dan juga saham dalam andaian mati. Mana kalau dia andaikan mati, saham, usul masalah dan saham waris, inilah dia jumlahnya. Kemudian diandaikan. Seterusnya, langkah ke seterusnya, ini masih lagi dalam step yang pertama. Untuk lelaki pula, kalau diandaikan lelaki, bermakna si mati meninggalkan isteri, ibu, akhun syakik dan juga ibnun. Akhun syakik bila ada ibnun, akhun syakik akan mahjub. Kita tak terus. Akhun syakik mahjub. Kemudian zaujah, bila si mati ada anak, zaujah akan dapat 1/8 dan ibu akan dapat 1/6. 8 dengan 6, 24. Yang ni kita kena tahulah. Kena tahu mana dalam sebab apa dia jadi 24. Kerana zaujah 1/8, ibu 1/6. Zaujah 1/8 daripada 24, sahamnya 3. Ibu pula 1/6 daripada 24, sahamnya 4. Kemudian hamluz zaujah, kandungan atau ibnun akan dapat baki. Iaitulah 24 tolak 3 tolak 4. Maksudnya 24 tolak 7. Bakinya akan jadi 17. Baik. Untuk masalah andaian perempuan. Maksudnya kalau bayi itu perempuan, yang lahir itu perempuan. Lahir hidup. Bila lahir hidup, jantinanya perempuan, kaedah zaujah akan dapat sama 1/8. Zaujah umum lepas daripada ni sama je. Akan dapat jumlah yang sama. Cuma yang membezakan ialah fardu, kalau unsa ada fardu, zakarani, asabah. Kalau unsaya ni fardu juga, tapi fardu yang berbeza dengan seorang unsa, seorang bintun. Baik, kalau ditakdirkan seorang perempuan, isteri akan dapat 1/8, ibu akan dapat 1/6 dan bintun akan dapat 1/2. Jadi kita ada masalah 8, fardu pembawah 8, 6 dan juga 2. 2 boleh masuk dalam 6. 8 dengan 6 samalah 24. Jadi selepas daripada ni, semua masalah ni akan jadi 24 belaka. Kalau kita nak tak awal-awal lagi, 24. Boleh tu letak 24. Sebab andaian tu kita dah boleh andaikan semua fardu ni akan jadi 24. Kerana zaujah dengan umun akan dapat 1/8 zaujah, umun akan dapat 1/6. Tak lari dah 8 dengan 6 ni, masalahnya akan jadi 24. Asal masalah dia. Kemudian zaujah sama juga. 1/8 ni 3 semua saham dia. 3 saham untuk zaujah. Kemudian saham untuk ibu di sini sama juga 4 semua. 4. Kita buat satu persatu pun boleh supaya tidak keliru. Kemudian untuk akhun syakik. Itu akhun syakik ada perbezaan di sini. Jadi kita letak hamluz zaujah dulu, bintun. Oleh kerana akhun syakik ambil asabah, dia tengok berapa baki ada. Unsa akan dapat separuh daripada 24, iaitulah sebanyak 12 saham daripada 24. 12 campur 4, 16 campur dengan 3, 19. Bermakna 24 tolak 19, jumlah baki 5. Mana di sini saham untuk akhun ialah 5 saham. Kemudian, kalaulah diandaian bayi yang keluar tu ialah zakarani, 2 orang anak lelaki. Maksudnya ibnani, ada 2 orang anak lelaki. Bila ada 2 orang anak lelaki,
Isteri dah ambil 3 saham, ibu dah ambil 4 saham, kemudian baki lagi ada macam ni 17 saham. Baki 17 saham, kita nak bahagi kepada 2 orang. 17 nak bagi 2 tak boleh, tabayun. Jadi 17 kena darab dengan 2. Jadi di sini 24 kena darab dengan 2, maknanya tasheh, kita kena buat tasheh di sini. Sebab nak bagi 17 nak bagi 2 tak boleh, kita kena tasheh. 24 darab 2, kita nak ringkaskan, terus kita tulis tasheh di sini 48. 24 darab 2, 48. Kemudian 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. Untuk akhun syakib mahjub dengan anak lelaki. 2 orang anak lelaki dapat 17 darab 2, 34. Jadi bagi 17 orang. Seorang dapat 17. Baik, ini adalah setelah kita lakukan tasheh bagi masalah takdir 2 orang anak lelaki. Baik, seterusnya. Selesai ni kita kalau kita letakkan asal masalah dan kalau perlu tasheh. Masih lagi dalam langkah yang pertama ini. Kemudian dalam andaian unsayani, bermakna si mati meninggalkan seorang isteri, seorang ibu, akhun syakik dan juga dua orang anak perempuan, bintani. Jadi dua anak perempuan akan dapat 2/3. 2/3, 3 dengan 8, 3 dengan 6 akan jadi masalahnya 24. Masalah 24, isteri 3, ibu akan dapat 4. Kemudian akhun syakik akan dapat asabah. Tunggu berapa asabah. Unsayani akan dapat 2/3. Bintani faaksar akan dapat 2/3. 2/3 daripada 24 ialah 16. Sebab 24 bagi 3, 8 darab dengan 2. Akan jadi 8 darab 2, 16. Kemudian baki setelah diberi kepada waris fardu 16 campur 4, 20 campur 3, 23. Jadi baki hanya tinggal 1 saham sahaja untuk akhun syakik. Jadi Ustaz bagi peluang lah kalau siapa-siapa yang nak tanya dalam langkah ni, kalau rasa tak faham, tertinggal ke, laju sangat ke, boleh terus tanya. Jangan segan, jangan malu. Tanya dengan suara je, tak nampak muka. Baik. Kita teruskan. Andaian yang ke-6. Zakarun wa unsa. Maksudnya bayi itu kembar, seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Si mati meninggalkan isteri, ibu, akhun syakik, ibnun dengan bintun. Jadi ibnun dengan bintun akan jadi asabah. Manakala akhun syakik akan terdinding dengan anak lelaki. Jadi di sini 3 dengan 4, 7, bakinya akan jadi 17. Baki 17 di sini. Baik, samalah di sini dalam masalah baki ada 17 tapi tak boleh nak bagi. Sini macam sini. Baki 17 tapi tak boleh nak bagi kepada 2 orang lelaki. Di sini 17 dan nak dibagi kepada saham asabah untuk lelaki, lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi asabah bahagian lelaki 2 bahagian, bahagian perempuan bintun 1 bahagian. Jadi 17 perlu dibahagi 3. 17 bahagi 3 untuk tasheh, 24 darab dengan 3. Berapa? Kalau asal ni boleh darab lah. Mana 24 darab dengan 3. Kita boleh buat kaedah tu. 72, semua kena darab dengan 3 sini. Okay, jadilah, itulah nilainya. 3 darab dengan 3, 9. 4 darab dengan 3, 12. 17 darab 3,
51. Jadi ini setelah tasheh. Untuk jimatkan ruang, kita letak hanya tasheh di sini. Kita hanya letak ruangan sini untuk tasheh sahaja. Kenapa tak boleh buat case special? Kes ni 72, 9, 12, 0, 51. Nak jimat ruang. Baik. Langkah seterusnya, langkah yang kedua. Setelah kita letak semua andaian-andaian dan juga saham asal tasheh, bila dah kita selesai semua benda ni, semua langkah ini, yang pertama ni, langkah ke seterusnya kita melihat kepada setiap asal masalah. Setiap asal masalah ni kita lihat dan juga kita buat penilaian. Asal-asal masalah ni. Dan kita cari antara asal-asal masalah ni al-mudha'af al-mushtarakul asgharu ataupun GSTK, gandaan sepunya yang terkecil. Jadi kaedah macam mana nak cari gandaan sepunya terkecil? Jadi kita sebelum tu kita buat kotak dulu lah supaya mudah kita nampak. Ada satu lagi ruangan untuk kita letak GSTK ataupun total keseluruhan. Baik, kita cari asal masalah GSTK antara semua masalah ni. Dan GSTK kita akan letak dalam ruangan Al-Jami'ah di sini. Al-Jami'ah. Okay, berapa jami'ahnya? Baik, kita nak cari sama ada melihat pada hubungan nombor. Antara 12 dengan 24, baik kita ambil 24. Sebab 12 boleh masuk dalam nombor besar. Kemudian 24 juga boleh masuk dalam 48. 24 boleh masuk 48. Jadi tinggal di sini adalah 72 dengan 48. Macam mana nak cari? Kalau kita buat 72 dengan 48. Kalau kita melihat kepada hubungan nombor, an-nisabul arba'u sama ada tamasul, tadakhul, tawafuq ataupun satu lagi tabayun. Kita lihat dua nombor ni 4 dengan 72. Kalau kita darat 2 tak masuk. Dia akan jadi 96. Jadi tak masuk, maknanya bukan tadakhul, bukan tamasul, bukan tadakhul. Kemudian yang ketiga, kita tengok tawafuq dah. Ada tak sifir yang dikongsi antara 72 dengan 48. 72 dengan 48 berkongsi sifir yang paling besar. Kita lihat sifir paling besar berapa sini? Sifir 12, 24 pun boleh. Okey, 24 macam mana? 24. Kalau 24, 48, kemudian campur 12 lagi. 60, 72. Okey. 24. 24 ke 12 sini. Okey, cuba tengok. Sifir berapa yang paling besar dikongsi sini? 72. Boleh bagi tak 24? Cepat. Ada respon? Boleh tak 72 bagi 24? Boleh. 72. Boleh? Boleh. Boleh bagi 24? Boleh. Berapa jawapan dia? 3. Tiga. Jadi 72 bahagi 24, 3. Hasil 3 ni didarab dengan 8. 48. Jadi sini 3 darab dengan 48. 144. Baik, ini GSTK antara keseluruhan asal-asal masalah yang kita telah cari tadi. Ini langkah pencarian GSTK berdasarkan
an-nisabul arba'u. Tapi kalau kita rasa confused, rasa tak berapa nak yakin lagi, kita buat JSTK berdasarkan kaedah biasa. Kaedah yang kita pelajari dalam matematik tak, asal matematik. 72, kita letak semua angka-angka ni lah, 24, kemudian 48, lagi ada apa lagi? 12. Ustaz buat saya terbalik ni. Patutnya 12 tu okey, duduk depan sekali lah. Apa ni? Walau macam mana pun, kita nak cari JSTK dengan kaedah ni. Maksudnya kaedah, kita bahagi setiap nombor ni dengan sifir berapa. Baik, yang pertama, bahagi dengan sifir, nak ambil terus 12. Kita bahagi dengan sifir 12. 72 bahagi 12. Okey, berapa? 6. 24 bahagi 12. Berapa? 2. 48 bahagi 12. 48 bahagi 12. 3. 4. 4. 12 bahagi 12. 1. 1. Okey, itu langkah yang pertama. Sifir yang pertama. Okey, kemudian yang kedua nak ambil sifir berapa pula? Sifir 2. 6 bahagi 2, 3. 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2, 2. 1 bagi 2, okey, ini 1. Kita nak suruh jadi biar semua 1, boleh bagi semua. Kemudian sifir berapa pula kita nak ambil? Sifir 2. 3 tak boleh bagi lagi. 2 bagi 1, okey. Kemudian last sekali bagi dengan sifir 3. Okey. Jadi kita darab semua ni. 12 darab 2, darab 2, darab 3. Jadi sama dengan 12 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 3. 144. Jadi itu kaedah JSTK melalui bahagi nombor-nombor ni dengan sifir-sifir. Jadi jamiah di sini kita letak adalah 144. Baik. Setelah kita dapat jamiah 144, jamiah sebanyak 144 ini, kita bagi color lain sikit, color kuning. 144 dibahagi kepada setiap asal masalah. Setiap asal masalah ni bahagi dengan 144 dibahagi dengan setiap asal masalah. Maksudnya 144 bahagi 72. Kita letak jawapan di atas ni. 144 bahagi 72. 2. Jadi kita kena bahagi semua dan ini dipanggil sebagai juz'u sahmin. Satu juzuk saham. Juz'u sahmin. Satu juzuk saham, maksudnya nanti kita akan terang penggunaan dia untuk apa. Kemudian hanya pula 144 bahagi dengan 24. Satu juzuk saham, sini bersamaan dengan 6. Sini pun 6 juga lah. 24 ni 6. Kemudian 144 bahagi 8. Sudah. 144 bahagi 8. 3 juzuk saham. Ini berapa pula? 144 bahagi 12. 144. 12 lah. Tapi kita nak tunjuk langkah dia lah. 144 bahagi 12. 12 lah jawapan dia. Jadi, setiap asal masalah, dia mempunyai juzuk saham. Maknanya, setiap saham yang berada di bawah asal masalah ni perlu didarab dengan juzuk saham masing-masing. Sebab di sini kita nak menyelaraskan semua
masalah semua andaian ni supaya jadi seperti mana jamiah. Jadi saham seperti mana jumlah jamiah. Jadi di sini kita darab dengan semua kolom ni didarab dengan 12. Kalau dalam andaian mati. Didarab dengan 12. Jadi akan jadi 144. Dia semua ni akan jadi 144, sini akan jadi 144 sehingga akhir. Jadi benda ni langkah yang sama kita kena darab juga dengan 12 kepada semua saham-saham yang ada dalam kolom ini. 3 darab 12 36, 4 darab 12 48, 5 darab 12 60. Ini pula kena darab dengan 6. 24 darab dengan 6. Ini saham dia 6. Jadi semua akan jadi, macam kita sebut tadi, semua saham-saham ni akan jadi 144. Saham ni sama juga kena darab dengan 6. Darab dengan 6. Jadi semua saham darab dengan 6. Untuk asal masalah 48, saham didarab dengan 3. Darab dengan 3 juga akan jadi 144. Kita nak selaraskan biar sama semua. Tujuannya kita nak mencari langkah seterusnya, nanti kita akan cari mana saham yang terbanyak untuk kandungan isteri dan mana saham yang tersisa yang paling sedikit untuk waris-waris yang lain. Di sini saham ni 24 darab dengan 6. Nah, ini 72 darab dengan 2. Baik. Selesai semua, kita dah selaraskan semua. Bermakna angka yang kita akan bandingkan. Di sini langkah seterusnya ialah kita bandingkan antara saham-saham waris dalam kesemua andaian dan kita pilih mana yang paling sedikit untuk waris yang ada, yang zahir, yang perlu, yang mana perlulah macam zaujah ni, mana yang paling sedikit. Tengok mana dalam ruangan ni, dalam ruangan 144 kuning, dalam ruangan kuning 144 semua. Jadi lihat mana yang paling sedikit. 36, 18, 18. Baik, kita ada 2 je untuk isteri, sama ada 36 ataupun 18. Maksudnya di sini paling sedikit ialah 18. Bermakna 18 saham daripada 144 boleh kita bagi terus kepada isteri. Tak perlu kepada tunggu anak lahir. Mana boleh bagi terus dan boleh guna terus. Untuk ibu pula, kita ada 48, 24. Jadi di sini kita bagi paling sedikit antara 48 dengan 24. 24 untuk ibu. Kemudian untuk akhun syakik, kita bagi kosong lah, tak bagi apa-apa. Kerana dia diandaikan paling sedikit, paling kurang dia akan dapat kosong. Tak ada apa-apa dia dapat. Jadi tak boleh bagi. Jangan bagi dulu 30. Jangan bagi 60. Jangan bagi sehari pula 6. Jadi dalam andaian akhun syakik yang dapat ni, sama ada 60, 30 ataupun 6. Tengok kepada andaian-andaian. Jadi kosong pun ada, jadi kita jangan bagi lagi apa-apa. Kemudian, untuk hamluz zaujah, bagi kepada hamluz zaujah jumlah yang paling banyak antara ke-6 andaian. Kalau mati kosong. Kalau zakarun 102. 102. Jadi sini nilai hak paling tinggi ialah 102. Maksudnya 102 ni kita letak dalam al-mauquf. Kita kena gantungkan ataupun kena apungkan mauquf sebanyak 102 saham. 102. Mana nilai saham sebanyak 102 daripada 144
disimpan, digantungkan. Mana melihat kepada situasi semasa dia lahir kelak. Macam dalam pewarisan miras mafqud. Ada mauquf. Bila mana tiba saat kelahiran. Tiba-tiba bayi dalam kandungan tu gugur. Bila gugur, bayi dalam kandungan soalan mayit tu tak ada dalam ruangan mayit. Bila gugur mayit, bermakna isteri akan dapat 36 dan isteri telah ambil bahagian sebelum daripada ni 18 saham. Daripada 102, 18 lagi. Nak cukupkan 36, kena tambah 18. Jadi ruangan ni kita buang dulu lah. Untuk ruangan pencarian JSTK, kita dah selesai. Apabila diandaikan bayi itu mati, maksudnya kita kena tambah untuk isteri sebanyak 18 saham lagi. Sebab kita dah bagi dia sebanyak 18. Kita buat andaian di sinilah. Kalau lahir itu mati. Ini jumlah dia, berapa jumlah? Campur dengan P6. 36. Okey. Kemudian diandaikan kalau dia mati tadi, ibu akan dapat 48. Kemudian ibu baru kita bagi 24. Maksudnya ibu kena tambah lagi sebanyak 24 saham. 24 saham lagi ditambah untuk ibu. Jadi 48. Okey, kita tengok 48. Kemudian 102 apabila kita tolak 18 dan juga tolak dengan 18 campur 24 tolak 42, jadi nilai bakinya ialah 60 saham. 60 saham. Jadi nilai keseluruhan baki ni sum akan jadi 102. Okay, itulah kalau diandaikan mati. Tapi kalau diandaikan lahir anak lelaki, 102 tu boleh semua kepada anak lelaki. Maksudnya dalam masalah ni orang lain tak ada penambahan dah. Yang ditambahnya ialah diberi kepada hamluz zaujah sebanyak 102 kalau lahir tu lelaki. Maksudnya akhun syakik tak ada bahagian kosong. Untuk ibu akan dapat 24 dan kalau lelaki 24 dan ibu sudah ambil sebanyak 24, maknanya tidak adalah bahagian untuk ibu. Kemudian zaujah tidak ada lagi bahagian untuk zaujah. Jadilah jumlahnya 102. Okay. Begitulah juga sekiranya lahir perempuan. Kalau lahir perempuan, bermakna anak perempuan tu hanya dapat 72. Daripada 102 ni, hanya 72 untuk anak perempuan. 72 untuk anak perempuan. Kemudian 30 untuk akhun syakik. Akhun syakik tak dapat apa-apa lagi, jadi ambil 30. Kemudian, jadi hak lain dapat semua dah. Jadi cukup 102 sini. Hak saham yang tergantung 102 tu dibagi 72 kepada bentun, kemudian 30 kepada akhun syakik. Kemudian seterusnya, kalau dua orang lelaki, okey, tak ada masalah. 102 tu boleh bagi pada dua orang ni 102 saham. Kemudian kalau dua orang anak perempuan, maksudnya daripada 102 tu 96 bagi kepada dua orang anak perempuan, saham 96. Kemudian 6 saham bagi kepada akhun syakik. Jadi jumlah semua 102. Zakarun wa unsa. Sama juga zakarun wa unsa. 102 ni diberi kepada semua. Zakarun wa unsa bermakna 102
Untuk saham akhun syakik sudah tidak ada lagi kosong. Ya, jadi gitulah kaedah macam mana kita nak selesaikan masalah ni satu persatu. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ada? Boleh faham? Ada apa soalan? Ustaz buka untuk soalan. Mana aktiviti kita selepas pada ni, Ustaz nak bagi kerja ni lah. Nombor 2 dengan nombor 3 ni. Buat masing-masing buat penyelesaian 2 dan 3. Nanti Ustaz dah kongsi dah file ni. Dan masing-masing boleh dalam komputer tu ataupun dalam, kalau ada aplikasi dalam handset, boleh tambah, boleh buat penyelesaian. Cuba buat penyelesaian ni. Aktiviti kita untuk pengisian 1 jam ke berikutnya. Jadi 1 jam ke berikutnya Ustaz serah untuk aktiviti menyelesaikan masalah yang kedua dan juga masalah yang ketiga. Tuwfiya syakhsun an zawjain, maksudnya seorang mati. Ini tuwfiya syakhsun, tuwfiyat lah ni. Seorang perempuan lah, tuwfiyat. Kita buat sikit ayat ni. Tuwfiyat imra'atun. Seorang perempuan mati. Imra'atun an zawjin, meninggalkan suami. Siapa yang mengandung sini? Bukan suami mengandung. Jadi tukar jantina pula kan. Tuwfiyat imra'atun an zawjin wa ummin hamilin min abihi wa ammin. Maksudnya, seorang perempuan mati meninggalkan suami. Dia tak ada anak dalam sini, dalam masalah ni dia tidak ada anak. Wa ummin hamilin, dan meninggalkan ibu yang sedang mengandung. Jadi bayi dalam kandungan tu akan jadi siapa? Min abihi, ibu hak mengandung tadi tu daripada ayahnya. Maksudnya hasil ibu, perkongsian ibu dengan ayah. Maksudnya yang bakal lahir ini dengan perempuan yang mati, hubungannya ialah hubungan adik-beradik seibu sebapa. Sama ada lelaki, kalau lelaki akhun syakik. Kalau perempuan ukhtun syakikah. Wa ammin, dan perempuan yang mati tadi ada pok saudara. Ada bapa saudara. Jadi tugasan ini ialah kena buat andaian. Maknanya kena susun. Susun waris. Yang pertama siapa? Zaujun, ummun, kemudian ammun, bapa saudara, adik-beradik ayah. Dan ayah mana? Ayah mati dalam sini. Kemudian di sini hamlu al-ummi. Dan takdir tu kena buat macam ni. Cari asal masalah. Langkah yang pertama, setiap masalah ni, setiap takdir, wujudkan asal masalah masing-masing. Kalau perlu pada tasih. Macam kita buat ni lah, tasih sampai jadi 72, sampai jadi 24, sampai jadi 48. Nak tasih sampai jadi 48. Kemudian cari JSTK. Daripada JSTK ni, bahagi kepada setiap asal masalah untuk wujudkan juzuk saham. Lepas tu kita selaraskan semua asal masalah menjadi JSTK, menjadi jumlah seperti mana JSTK, dan kita buat perbandingan bagi dalam ruangan jamiah ni mana yang paling kecil untuk saham dan wujudkan jumlah saham yang tergantung disimpan untuk bayi dalam kandungan ibu, iaitulah adik-beradik, saudara-saudara, saudara lelaki seibu sebapa ataupun saudara perempuan seibu sebapa. Agak-agak boleh buat tak ni? Jadi kita berhenti sekadar ni dan masing-masing kena buat dah. Jangan bergantung pada kawan-kawan. Mana buat sendiri, masing-masing buat sendiri. Dan saya tengok hasilnya lepas pada ni lah. Macam mana boleh faham ke tidak kaedah penyelesaian ini, langkah satu persatu Ustaz nyatakan tadi.
Okey, ada masalah? Nampak macam ada soalan ke? Ustaz, yang soalan Jadi, ketiga tu kena buat tau. Buat yang kat bawah. soalan ketiga. Ustaz buat satu soalan, dua Satu soalan tau. Soalan ketiga ni, walau khallafa zaujatan hamilan wa aban wa umman. Ni boleh buat soalan ketiga ni, tapi soalan ketiga ni langkah dia akan jadi di sini berlakunya aul di sini. Jadi bila berlaku aul ada sedikit complicated sikit lah. Kalau cuba buat dulu. Dan kalau rasa tak mampu nak buat, kita cuba yang tak mampu nak buat tu cuba mesej ke Ustaz lah dalam grup. Boleh kita Ustaz tunjuk macam mana langkah satu-satulah. Okay. Cuba buat dulu. Kalau tak jumpa, kalau jadi sebab di sini masalah ni akan jadi masalah umariyata ni antaranya. Sebab mati meninggalkan pasangan ibu dan ayah. Kalau ditakdirkan anak yang lahir tu, kandungan tu mati, ini akan jadi umariyata ni. Itu benda yang pertama yang akan berlaku. Kemudian ditakdirkan pula kalaulah ramai ada. Contohnya si mati lahir anak kembar perempuan. Jadi kembar perempuan kalau kita lihat dalam masalah ni akan dapat 2/3. Kemudian ibu akan dapat 1/6, ayah akan dapat 1/6 dan asabah. 1/6, 2 tu akan jadi 8 lah situ. Kemudian siapa lagi? Zaujah pula ada 3 bahagian. 3 bahagian campur dengan 8 jadi berapa? 3 dia 11 dah situ. Kemudian untuk anak perempuan akan jadi 16, 2/3. Jadi 11 campur 16 akan jadi 27. Jadi di sini berlakunya aul. Jadi bila berlaku aul, jadi ada masalah tu kita gabung. Masalah umariyata ni pun ada, masalah aul pun ada. Jadi cuba selesai dulu. Ada kemusykilan lagi? Tak, untuk soalan kedua tu, ayah dia mati ke hidup? Soalan Akram, macam mana? Soalan kedua? Soalan kedua tu, ayah dia mati ke? Ayah dia dah mati dah. Soalan yang kedua tu ayah ni dah tidak ada dah. Maknanya ayah dia ni mati dari mak sedang mengandung. Maksudnya mati dalam tempoh mungkin dalam beberapa bulan sebelum daripada perempuan ni mati. Maknanya ayah dia mati dululah. Jadi min abihi ni maksudnya ayah tak ada, ayah mati dah. Mak mengandung daripada ayahnya. Maksudnya hasil benih daripada ayah dia. Bukan ayah tiri, ni mak dengan ayah dia. Maksudnya adik-beradik, dinakkan bahasanya adik-beradik seibu sebapa. Kalaulah adik-beradik itu adik-beradik tiri, dia akan buat jadi gini. Tuwufiyat imra'atun an zaujin wa ummin hamilin min ghairi abihi. Maksudnya, seorang mati meninggalkan suami dan juga ibu yang sedang mengandung daripada bukan ayahnya. Maksudnya, ayah tiri lah. Jadi di sini, ibu yang mengandung daripada ayahnya. Maksudnya, daripada ayah dia sendiri. Bakal yang lahir itu ialah, bayi yang bakal lahir itu ialah adik-beradik seibu sebapanya. Okey, boleh faham? Jadi di sini ayah dia tak ada dah. Ayah dia dah mati dah. Jadi ayat biasa dalam bayi dalam kandungan ni ginilah, sama ada min abihi ataupun min ghairi abihi. Baik, kita berhenti dan Ustaz sejam berikut ni adalah aktiviti untuk menyelesaikan masalah ni. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.
Sama jumpa lagi.